Baik Dina, terima kasih atas sedikit sebanyak data tentang ekonomi gig ini dan dalam hal itu kerajaan juga berhasrat untuk menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia dengan secepat mungkin bagi menambah baik perlindungan sosial serta kebajikan penggiat industri berkenaan. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan Kementerian Sumber Manusia akan mengemukakan satu memorandum kepada Kabinet bagi mendapatkan persetujuan serta kelulusan untuk penubuhan Suruhanjaya tersebut. Jadi sudah bersedia bersama kami dalam talian ialah Profesor Madya Dr. Rizwan Cik Ros, Profesor Madya Fakulti Teknikal dan Vocational UPSI. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Baik, pertama sekali, Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ini bakal ditubuhkan kerajaan pada pembentangan bajet 2024. Mungkin Doktor boleh kongsikan apakah signifikannya dan bagaimana perubahan ini dapat membantu menyelesaikan kemelut sektor ekonomi gig yang sudah berpanjangan ini, Doktor? Okey, terima kasih atas soalan, terima kasih atas jemputan Esra Awani, dan kalau kita melihat kita bercakap tentang sektor ekonomi gig ni semakin berkembang sejak kebelakangan ini sehinggalah sekarang dia menjadi antara bukan sahaja pekerjaan alternatif kalau berdasarkan data daripada DOSM dan juga data-data lain yang kita lihat, sebenarnya ekonomi gig ni sudah menjadi satu ekonomi arus perdana yang menjadi pilihan utama kepada masyarakat Malaysia khususnya. Dan kalau kita melihat trend di peringkat global, ekonomi gig sebenarnya sudah berkembang dan ada pusat-pusat tertentu di negara-negara tertentu yang menjadi tempat kepada digital nomad ataupun pekerja-pekerja ekonomi gig ni beroperasi. Dan kalau dalam konteks Malaysia, usaha kerajaan yang untuk mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ini adalah satu usaha yang saya kira sebagai satu usaha yang sangat baik untuk memastikan kebajikan, kesejahteraan dan juga kelestarian pekerja-pekerja ekonomi gig yang wujud dalam pelbagai sektor. Mungkin hari ini rakyat Malaysia rata-rata melihat bahawa ekonomi gig ni hanya nampak kepada e-hailing, p-hailing dan sebagainya. Namun demikian, sebenarnya kalau dalam konteks Malaysia sudah ada banyak pekerjaan-pekerjaan alternatif yang kalau kita lihat definisi ekonomi gig itu sendiri adalah melibatkan pekerjaan yang fleksibel, yang melibatkan pekerjaan yang dinamik, berubah mengikut arus perdana, mengikut teknologi, dan ia juga menjadi satu landasan untuk menggerakkan ekonomi Malaysia ni menjadi ekonomi yang lebih baik. Baik, kalau kita nak lihat mana Dr. Rizwan semalam Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mencadangkan bahawa iaitu peruntukan untuk sektor gig, industri gig ini daripada 100 juta ringgit ditingkatkan kepada 500 juta ringgit. Ini adalah tambahan 400 juta ringgit. Apa lagi nak ditambah baikkan untuk pacu pembangunan sektor gig yang sebenarnya boleh kita ambil peluang mungkin daripada masalah pekerja dari segi dasar polisi yang melibatkan insurans pengangguran, pampasan pekerja, diskriminasi tempat kerja, dan bagaimana untuk kita tingkatkan lagi golongan warga emas. Kalau kita teliti daripada data DOSM tadi menunjukkan lebih kurang 3% saja warga emas yang terlibat dalam sektor gig ni. Bagaimana, Doktor? Okey, so kalau kita melihat berdasarkan kepada data dan juga angka-angka yang diberikan oleh pelbagai agensi khususnya kepada DOSM, kita melihat bahawa sekarang hari ini isu utama kita kalau kita melihat isu yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan sebelum ni, hampir 155,000 golongan belia lepasan SPM tidak menyambung pengajian, dan mereka ini kebanyakannya akan terlibat dalam ekonomi gig yang khususnya melibatkan e-hailing dan juga p-hailing dan sebagainya lah. Jadi dekat situ kita melihat bahawa apabila unemployment rate ataupun kadar ketidakkerjaan dalam kalangan belia Malaysia khususnya dan juga golongan-golongan rentan yang lain, wanita dalam B40, kelompok B40 termasuklah golongan yang veteran selepas umur 60, maksudnya ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang kita melihat kepada sasaran, dan apabila kerajaan ingin mencadangkan Suruhanjaya Ekonomi Gig yang lebih sustainable atau lebih mampan ini, kerajaan harus melihat pelbagai kelompok yang wujud dan mengikut keperluan mereka. Sebab contohnya golongan belia antara golongan yang terbesar sekali yang terlibat, dan dari segi kelestarian ataupun kemampanan kehidupan, kalau kita lihat sekarang ni polisi kerajaan iaitu untuk pekerja-pekerja sektor kerajaan ataupun maupun sektor swasta, kerajaan ada mewajibkan caruman di dalam KWSP, perkeso dan sebagainya, dan juga kalau yang ada
kelebihan kewangan, mungkin mereka mengambil kad perubatan ataupun takaful dan sebagainya. Jadi dalam konteks orang kata apa, penambahan bajet yang disarankan oleh kerajaan, bajet itu harus menumpukan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk kelestarian kehidupan mereka. Sebagai contoh golongan belia. Apabila mereka terlibat masuk dalam golongan gig, mereka tidak buat masa sekarang belum dikawal oleh satu undang-undang ataupun peraturan yang khusus untuk menjaga kebajikan mereka. Sebagai contohnya, beberapa company yang melibatkan penghantaran makanan contohnya, so mereka kalau mengikut konsep ekonomi gig sebenarnya tidak ada konsep di antara majikan dan juga pekerja, so masing-masing berdiri sendiri di antara memenuhi keperluan masing-masing. Syarikat penyedia perkhidmatan memerlukan rakan kerjasama iaitu pekerja-pekerja gig ni lah yang bekerja secara bebas mengikut waktu mereka secara fleksibel. So dalam konteks untuk menjamin masa depan yang saya sebut tadi sebagai kelestarian kehidupan, maksudnya perlu ada peraturan khusus yang mengawal selia ataupun tata kelola kepada pekerja-pekerja ekonomi gig ni mengikut peringkat umur. Dan kalau kita lihat tular beberapa video, ada golongan warga emas yang bekerja dalam ekonomi gig ni walaupun sepatutnya mereka sudah berada pada usia persaraan, namun disebabkan oleh cabaran ekonomi hari ini menyebabkan mereka terpaksa bekerja. Dan dalam konteks pekerjaan ekonomi gig sekarang ni, kalau kita tengok, dia bukan hanya melibatkan kenderaan, malahan ada yang berbasikal, malahan ada yang berjalan kaki. Dan dekat situ kalau kata kita ada lebihan bajet yang kita boleh gunakan, mungkin dekat situ kesesuaian dalam bentuk geran ataupun dalam bentuk pinjaman mudah untuk memenuhi keperluan-keperluan yang bagi pekerja ekonomi gig ini, untuk memenuhi keperluan mereka bagi mendapat pekerjaan yang sesuai. Dan kalau dalam konsep gaji progresif yang disebutkan hari ini, dan kalau kita tengok dalam konteks Kementerian Ekonomi yang melihat untuk mengkaji semula dalam kelompok B40, M40 dan juga T20 untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendapatan rakyat, maka beberapa usaha perlu dilakukan oleh kerajaan, bukan sahaja meletakkan bajet yang lebih besar di dalam Suruhanjaya melalui Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ataupun melalui pelbagai agensi yang memberi bantuan kepada pekerja-pekerja ekonomi gig, tapi yang lebih penting adalah bagaimana nak meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemahiran dan juga soft skill mereka dalam meneruskan kehidupan. Sebab kalau kita tengok pekerja ekonomi gig yang majoriti maksudnya yang kita nampak hari-hari di jalanan ataupun yang kita gunakan servis mereka, tidak ada kelestarian kerjaya, maksudnya peningkatan kerjaya. Kalau mereka sekarang bermula sebagai pemandu motosikal, jadi selepas 10 tahun mereka masih berada pada posisi yang sama. Jadi dekat situ maka Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia dan juga bersama dengan para pemain industri gig harus duduk sama berbincang bagaimana nak melestarikan kerjaya sebagai pekerja di dalam ekonomi gig. Kalau dalam konteks Malaysia yang macam saya sebut tadi, banyaknya merujuk kepada e-hailing, P-hailing. Tapi dalam konteks global, sebenarnya Malaysia pun dah bergerak ke arah pekerja yang kita sebut sebagai digital nomad. Maksudnya mereka bekerja sebagai pembangun konten, kandungan dan sebagainya, dan mereka bekerja dari pelbagai lokasi, bukan sahaja di Malaysia, malahan di luar negara. Dan itu juga harus kita bantu untuk kita tingkatkan taraf hidup pekerja gig sekarang.